Ini hari ialah keputusan sebab benda ni dah delay. Sepatutnya benda ni keputusan dia hari Jumaat 2 minggu lepas. Lepas tu delay kerana hakim kita telah kena COVID. Jadi dia extend atau postpone kepada hari Isnin lepas. Isnin lepas apabila magistrate ataupun hakim masuk, dia telah minta daripada lawyer kita dan dua lawyer untuk membuat satu lagi ujahan tambahan. Berkemungkinan saya sebelum tu saya telah buat flash mob, macam tunjuk perasaan dah secara aman, mengatakan kita minta tuntutan rumah. Tetapi sebab apa sebelum ni dia offer kita sebanyak 30,000, takulis offer 30,000 dan mobilisation sebanyak 10,000. Maknanya nak ambil duit 30,000, tapi kalau itu ada extra 10,000 lah untuk pemindahan. Jadi grup saya ni tak bersetuju. Grup saya, grup ahli jawatan usaha bertindak, benda ni terbagi kepada dua grup, satu Persatuan Penduduk dan juga ahli jawatan usaha bertindak. Jadi tak bersetuju dengan 30,000. Jadi kita nak rumah apa dalam masa setahun kita kena saman ni, dia telah panggil saya bersama lawyer saya dan juga lawyer Persatuan Penduduk untuk berbincang. The first perbincangan tu dia kata kita boleh dia nak bagi rumah one to one rumah lah yang value lebih kurang 300,000 dan keluasan lebih kurang 950 kaki persegi. Jadi saya sebagai wakil penduduk rasa happy lah. But selama ni tu yang saya nak bela untuk orang. Bagi saya untuk dapat tanah, sebidang tanah yang besar di Kuala Lumpur tu memang mustahil, dan kalau kata dapat pun untuk membayar premium pun tak mampu. Sebab itu mahal. Tanah tempat saya tu kalau sekarang dia punya harga 600 hingga RM1,000 value. Sebab tu dah golden triangle tu. Sebab apa dia dekat dengan KLIS, dekat dengan PV tu memang mahal, melatih utama. Jadi apabila the second meeting tu jawapan yang dia bagi yang dia ajukan kepada kita tu pun kita minta dokumen. Apabila keluar surat tu mengatakan dia kata 30,000 kita dapat. Jadi kita tidak bersetuju. Dan ini hari ialah keputusan antara kita kalah ataupun menang. Apabila tengok kalau kata kalah, kita akan bawa benda ni ke Mahkamah Rayuan dan juga sampai mengikutkan lawyer kita buatkan sampai ke federal. Kita akan track benda ni boleh 6 hingga 10 tahun supaya benda ni berlaku lama. Bagi saya, perjuangan saya selama ni lah untuk mendapatkan rumah. Kerana rumah ganti rumah. Kita tahu di KL ni kalau nak beli rumah, Rimawit pun sudah 298, paling murah pun 300,000 lah. Jadi kalau nak beli, kebanyakan penduduk kampung Setia ni orang dia B40 lah cakap, B40 kebanyakan kerja security, kerja sweeper, macam-macam lah, kerja bawa taxi, mana pendapatannya bawah daripada, bukan 4,000, bawah daripada 2,000 lah katakan. Memang konsep daif lah, memang susah. Kalau tidak susah pun diorang takkan duduk di setinggan ni. Jadi saya, pengobatan saya ataupun perjuangan saya lah untuk mendapatkan diorang ni rumah seorang satu sampai ke akhir hayat, akhir perjuangan saya. Itulah saya sebagai ketua ataupun pengurusi AJKB, Jawatan Kuasa Bertindak Kampung, berusaha sehabis-habisan. Kita tak boleh menyerah kalah. Kalau kita menyerah kalah, dia akan offer kita 30,000. Takkan semua nak balik kampung. Sedangkan kita tahu dia orang ni anak-anak berada di Kuala Lumpur, cucu-cucu balik Kuala Lumpur dan bersekolah. Takkan dengan 30,000 nak balik kampung, kat kampung nak duduk mana? Kalau lah mereka tu ada rumah. Kalau yang tak ada rumah, mana nak duduk? Takkan nak menepek kat rumah mak bapak. Yang ada sini pun umur kebanyakan 60 hingga 70 tahun. Sebab apa? Kebetulan untuk pengetahuan, kebanyakan penduduk ni dulu ialah ex-askar. Kerana diorang ni dulu dipanggil ke Kuala Lumpur ni ialah untuk menstabiliskan politik. Kerana zaman selepas tahun 69, 13 Mei, Tun Razak tengok politik di bandar ni tak stabil. Tak stabil tu yang Tun Razak mengatakan buku hijau. Tu yang nama salah satu kampung di situ ialah Bumi Hijau. Jadi ialah panggil askar-askar untuk datang ke Kuala Lumpur, contoh macam Wirajaya. Wirajaya boleh katakan 95% dia askar. Jadinya Tun Razak datang panggil orang ke KL ke buat rumah setinggan ni, troker hutan-hutan di Kuala Lumpur untuk buat pendapatan semula agar orang Melayu ramai di Kuala Lumpur untuk menstabiliskan politik. Kalau tidak stabil. Jadi diorang pun dulu bila dapat grade duty, contoh macam askar, dia dapat grade duty sebanyak contohlah 25,000. Yang saya tahu di Wirajaya tu, rumah tu value dia dulu dia buat dengan tolak tanah lebih kurang 7,000. Lawa comel rumah dia dulu dengan pagar cantik di Wirajaya tu. Jadinya dengan 7,000. Tapi kalau mula dulu di BKL pun offer dia orang ni dulu dengan rumah rumah PPR dengan sewa RM124 sebulan dan mobilisation sebanyak 400 untuk pemindahan dengan duit
duit elektrik dan duit air. Jadi bagi saya tidak adil lah. Tidak adil, tapi Alhamdulillah macam Virajaya dah dapat. Jadi kita ni sebagai penduduk Setia Jaya, kita nak apa yang Virajaya dapat, kita dapat. Tu saja. Kita tak nak pun tanah ni. Kita tiada kemampuan untuk bayar premium yang terlalu tinggi di Kuala Lumpur. Itu saja. Itu ada tak ada pihak lain yang membantu proses untuk hari ini? Kalau pihak lain saya rasa tak ada sebab apa yang ni, yang macam lawyer ni kita sendiri yang ambil. Dia ni terbalik dua kumpulan. Satu kumpulan saya tadi penduduk Kampung Setia Jaya dan juga AJKB sebanyak, kalau macam saya lebih kurang 257 orang, dia lebih kurang 252 orang, lebih kurang dia even benda tu. Dan kita masing-masing cari lawyer masing-masing. Dan saya cari lawyer saya dan dia cari lawyer lah. Ni masing-masing kekuatan. Kalau dia cari lawyer sama, kita combine. Tapi because dia nak cari lawyer lain, tak apalah, kita tengok siapa yang tahan dalam perjuangan ni, siapa yang tahan, siapa yang boleh orang kata sampai ke titisan yang terakhir. Kalau dia tak tahan, dia akan give up. Dia terimalah tawaran tu saja. Jadi kita kena bersatu hati lah. Maksudnya saya 257 orang ni, saya nak minta dia orang ni bersatu hati untuk membela nasib dia, bukan nasib saya, nasib dia. Dan yang untuk pengetahuan, kampung tu dah masuk generasi yang keempat. Iaitu saya punya cucu dah generasi keempat daripada arwah bapak saya, generasi pertama, saya dan juga anak saya Muhammad Syafiq yang viral baru-baru ni, dan juga cucu saya generasi keempat. Syafiq ni kalau kirakan umur dia 32, bermakna dia berada memang dia tidak duduk di dalam tu 100%, tetapi itu rumah atuk dia. Jadi cerita sejarah kampung ni kau tak boleh deny dia. Sebab dia ni orang manusia yang alert tentang perkembangan. Sebab tu apabila dia masuk contoh NRC channel, dia boleh bercakap. Tanya dia boleh tahu. Bukan orang kata dia dah datang sada bela-bela, tak. Dia sepatah pun dia tak ada cakap, orang kata tergelincir daripada apa yang sejarah kampung ni. Itulah kita berdoa agar kita punya perjuangan hari membawa satu keputusan yang baik dan masing-masing dapatlah hak masing-masing. Itu saja perjuangan saya. Ada ke nak sampai PMX lah? Okey, untuk pengetahuan, saya telah buat appointment dengan one of CEO daripada Madani Research Center untuk membawa saya berjumpa dengan PMX. Jadi dia kata kalau jumpa PMX ni kita mesti ada memorandum untuk jumpa. Kalau kita jumpa gitu kan, dia akan tanya apa yang you nak. Jadi kata buat semua sekali. Jadi kita pergi, insyaAllah yang tu tujuan saya, yang first target saya jumpa PMX. Dan sebelum ni pun saya telah hantar surat kepada Wee Ka Siong. Pak Wee Ka Siong ialah Presiden MCA. Maybe dia dalam taruh trust ni pun, dia pun saya rasa dia pun chairman kat situ, saya rasa. Lagipun itu adalah penempatan kepada arwah Datuk punya family dia kan. Itu sedikit sebanyak Datuk pun terpalit dan terpaksa berjuang lah. Saya gini je, saya ni Wak Ima, saya lah ketua cawangan di situ. Dan kehidupan ialah bila kita dah besar, dah tua ni, kehidupan kita masing-masing takkanlah kita nak ikut kehidupan bapak kita. Jadi kita ni dah keluar, tapi jiwa saya masih dalam kampung tu. Orang tanya saya, ketua cawangan mana? Di Kampung Setia Jaya ataupun Setinggan. Begitu anak saya punya anak-anak yang educated, tapi setengah orang dah tak cakap dah Setia Jaya ni, dah tak kenal Setia Jaya ni. Tapi kami ni masih cakap kita ni cuma duduk tempat lain je, tapi jiwa di situ. Jiwa di situ. Pak, ada pula dengar saya kata tadi you all ni penceroboh sebelum adanya penempatan Kolej Star. Betul ke tu? Okey, tentang pencerobohan ni, dia Kolej klaim kita sebagai penceroboh. Tapi untuk pengetahuan, dia dapat tanah ni pun bayar dia punya premium ialah 2002 yang dia bayar premium. Sedangkan kita wujud di situ daripada tahun 1961 dulu. Tapi masa tu orang tak ramai lagi. Bila ramai adalah tahun 1970-an. 73, 74 dan 79. Dan pada tahun 79 pun ada gadi orang ni minta, di zaman-zaman bapak saya lah, minta tanah tapi dengan PTG tapi tak berjaya lah. Tidak berjaya. Jadi kita kebolehkan majoriti yang duduk sana di tempat saya ni, seripihan daripada Bumi Hijau ialah pada tahun 79 hingga 80 lah. Tu mula tu dah start dah. Macam ni pula dia dapat tanah 2002. Kita duduk 1979, contoh 78. Macam mana kata kita penceroboh? Mana dia punya CP dia sebagai penceroboh tu?